Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada hari ini, pada malam ini. Besok nak kerja saudara. Hari ini hari Minggu. Ya, apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Di Koma, Puan Rosini Koringot dari Sarawak, Roslila. Terima kasih sahabat malam sanggup menemani saya untuk berbicara, mengelabun ya. Saudara Zamari Alsi mengambil berkat sihat malam ini, alhamdulillah. Begitu juga dengan saudara Syahar Ibrahim, saudara Zack Joel, saudara Wayamun, Zizi Muhammad, saudara Idris Amin, saudara Fazil Yub, Empat Langkering, Pu Guat Tiu, apa khabar saudara? Saudara Insan Desa, Teja. Begitu juga saudara Muhammad Zaki, saudara Din Ho, saudara Ikram Kodin, saudara. Saudara Ahmad Zawahir, saudara Yusof, Muhammad Effendi, Azmi Nordin dari Bagan Datuk. Apa khabar mi? Doa saya anda sihat walafiat. Saya Abu Nem, saudara Tabat, saudara Ikram Colin, saudara Yaumah Hasan, Din Ho, ini di Instagram. Saudara Kamu Zaman, saudara Marabiah Abdullah, Abu Nem, Ahmad Subari, saudara Kamu Zaman Ahmad, Puan Halimah Hashim dari Salam Cinta Damai katanya. Ya, begitu juga Puan Rahidah, Muhammad Noh, Ujang Min, Abdul Hamid, Abu Nem, Salam Perpaduan ya, Nisah Anis. Itu juga dengan saudara Joka Karim, saudara Oping Temu di TikTok, saudara Puan Rahimah, saudara Awai, Ahmad Manap, Rubidin, apa khabar bi? Sajeli, Saini, Ahmad Syaiza, Salman Supaat. Begitu juga saudara Zakaria, saudara Azli, Tuah 2275, saudara Ras 7 di TikTok. TikTok ni nama dia special sikit saudara. Begitu juga Jaga-Jaga Rimba, Abdul Hamid, salam dari Kuantan, SL Service Absorber, saudara Zamari Abdullah. Begitu juga saudara Adi Warna, Syalimah Ahmad, Tabat, Tabat Yada kabarnya ya, saudara Zazi Buhari, Jimet dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf ya Pak Uda. Boleh layari di Facebook, di Instagram. Instagram tak nampak lagi pun like, share dan subscribe-nya. Begitu juga di TikTok. Apa khabar Atan Likas? Waalaikumsalam. Saya mengharapkan lebih ramai teman-teman bersama dengan saya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Saudara Hamid Bashad, saudara Yahya Almin, Awang Yusof, Hasan Basri, begitu juga Rosdi Saad, Nafri Isbat ya saudara. Baik, seperti biasa permulaan bicara saya lain tak ada. Saya sentiasa memberi peringatan selepas saya mengirim kiriman daripada sahabat kita saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, menghantar kiriman berhubung dengan kedudukan COVID-19 saudara. Songkok saya ni kemek lah, tak tahu pasal saudara. Minta maaf lah, gitulah orang dah tua ni saudara. Songkok pun jadi songkok kemek. Hari ini saudara, hari Ahad 4 Disember. Semua orang bercuti. Mereka menteri-menteri yang baru dilantik pun telah pun mempersiapkan diri mereka kerana besok akan mula masuk ke kantor pejabat ya saudara. Hari Ahad 4 Disember, hari yang ke-991. 9 hari lagi rasanya genaplah 1000 hari negara kita dicengah oleh virus corona. Dan rupanya semalam ada 6 kematian apabila jangkitannya walaupun susut daripada 2421 kepada 1866, namun angka kumulatifnya sudah pun mencecah 4,998,830. Kalau 1,170 artinya genaplah 5 juta. Dan semalam ada 6 kematian. Sebab itu saya selalu mengingatkan anda-anda supaya sentiasa menjaga kesihatan, menjaga penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga keluarga kita saudara. Saya risau lah saya tengok ni dah nak masuk dah ke 1000 hari dah ni. Masih lagi belum ada tanda-tanda virus corona ini usai. Kerana daripada kiriman saudara Jamil dan juga saudara Rio, terdapat peningkatan di 7 buah negeri. Walaupun susut, tapi 7 buah negeri ada meningkat balik. Dan susut cuma di 9 buah negeri. Wilayah Persekutuan angkanya 186. Selangor ada susut, tapi jumlah jangkitan adalah 634. Di Sabah 126.
Sarawak 176, Pulau Pinang 103 dan Melaka 129. Artinya ada 6 negeri lagi masih lagi virus corona ini jangkitannya mengatasi angka 100. Sebab itu teman-teman semua jaga kebersihan diri saudara. Bulan lalu nampaknya jangkitan lah 88,617. Itu bulan lalu saudara. Bulan ni tak tahulah bagaimana keadaan kedudukannya. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce saudara. Kalau teman-teman berniaga saudara, besok dah mula mak bekerja. Kalau ada peluang nak berniaga. Jadi sebab itu kalau anda mempunyai produk untuk saya wawarkan, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar dia memasarkan Stangi, Al-Bakur dan juga minyak wangi. Wangi ni mungkin saudara dapat aromanya sedikit saudara. Aroma Amir Al-Khud minyak wangi yang dipasarkan oleh Al-Azhar. Juga kalau anda tak dapat berhubung Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah, dinding manis Siti Farehah. Untuk teman-teman di sekitar Lembah Kelang mahukan buah-buahan, hubungi Syauqi 0123525703 supaya buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah anda. Dan jangan lupa, ini memang makanan kegemaran saya, iaitu Popiah Sira Lady Maria. Memang sedap saudara. Pedas, rangup, manis dan mengasyikkan bila kita makan saudara. Hubungi Nizam di talian 0194351203. Bagi teman-teman yang nak berniaga, tak tahu apa nak dipasarkan, tak tahu produk apa, boleh hubungi tim Nurasyah di talian 0182794288. Sebab tim Nurasyah sedang mencari rakan perniagaan untuk menjadi ejen mereka di kawasan anda. Hubungi tim Nurasyah di talian 0182794288. Produknya adalah produk kosmetik, makanan segera, susu dan sebagainya. Saudara? Baik. Dan jangan lupa juga saudara, sahabat kita yang sedang berusaha, gigih berusaha, iaitu Toko Jamu Kemaman, Saudara Zul. Saudara boleh hubungi Saudara Zul di talian 0199170449. Boleh saudara nak jadi wakil beliau pun boleh. Sila hubungi Saudara Zul 0999170449 ataupun layari website dia saudara. Hari ini saya nak bagi pencerahan tentang Trust Health Capsule. Ini yang produk yang dihasilkan oleh Toko Jamu Kemaman. Ini untuk mengatasi masalah alahan dan gangguan hidung, sinusis, iaitu merawat sesama, bersin dan hidung tersumbat. Ia turut mengatasi masalah gatal-gatal di muka, hidung, mata, tekak. Ini untuk rawatan hidung saudara. Dan ia juga merawat masalah sakit kepala, migrain dan mata seringkali berpinar, mengatasi kulit muka berjerawat dan nafas berbau. Selalunya orang yang ada resdung ni selalunya nafasnya berbau. Jadi saudara boleh hubungi Saudara Zul, Toko Jamu Kemaman, untuk mendapatkan Trust Health Capsule. Ini kapsul resdung saudara. Kemudian Saudara Zul juga ada memasarkan, ini yang dilakukan oleh beliau lama dah produknya saudara, bertahun-tahun, sejak 1968, iaitu saudara Jelly Gamat Extract. Ni Jelly Gamat Extract adalah untuk memulihkan luka-luka dalaman seperti pembedahan bersalin dan bekatan. Ia turut membantu rawatan buasir, masalah sembelit, lipoma ataupun risa saudara, masalah angin medu, melegakan sistem pernafasan dan sesuai untuk kencing manis dan darah tinggi. Juga sesuai untuk rawatan susulan bagi mereka yang pernah dijengah oleh virus corona. Inilah dua produk. Saya jangan lupa saudara, hubungi sahabat kita Saudara Zul, Toko Jamu Kemaman di talian 0199170449. Saudara juga boleh menjadi rakan kongsinya untuk memasarkan produk-produknya saudara. Baik. Itulah seketika untuk segmen e-commerce saudara. Kita masuk segmen ini penting, iaitu naluri kehidupan. Saudara, daripada Abdullah, ia berkata bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela ataupun suka melaknat, mahupun suka berperilaku keji dan suka berkata kasar. Ini hadis ini adalah Sunan Tirmizi. Statusnya adalah hadis hasan saudara. Pengajarannya saudara, seorang mukmin
wajib menjauhi sifat buruk, antaranya suka mencela ataupun mengejek-ngejek, menghina maupun membuka aib, juga memperlekehkan orang lain, suka melaknatkan dengan kata-kata yang kurang sopan. Antaranya selalu yang kita cakap celaka dan sebagainya begitu. Sebab itu saya tak mahu menggunakan perkataan ini, saudara. Jangan kita melaknati sesama manusia. Mereka suka berperilaku keji, iaitu berperangai buruk, suka berkata kasar, menyakiti hati orang lain. Kerana seorang mukmin wajib memelihara lisan dan berhati-hati dalam ucapan maupun tulisannya, saudara. Jangan sampai pertuturan, penulisan dan perbuatan kita itu menjerumuskan kita ke dalam dosa besar seperti memaki hamun, sumpah seranah, memperlekeh, menghina, mengumpat maupun memfitnah. Kerana menjadi kewajipan kita, saudara, untuk mencontohi baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat kepada seluruh alam, bukan sebagai seorang pelaknat. Ini disebabkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa dikatakan kepada baginda, ada para sahabat jumpa dengan baginda, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah kecelakaan kepada kaum musyrikin. Kerana waktu itu kaum muslimin ini benci dengan kaum musyrikin. Maka baginda menjawab, sesungguhnya aku tidak diutuskan sebagai pelaknat, sungguhnya aku diutuskan sebagai pembawa rahmat. Ini adalah sahih Muslim, kitab Al-Birra wal Silah, yang ke 2559. Artinya, saudara, baginda Rasulullah tidak suka dengan perkataan laknat dan mencerca orang. Jadi oleh itu, saudara, sewajarnya kita mewarisi akhlak Rasulullah sebagai pembawa rahmah, bukan sebagai pelaknat. Semoga kita tidak memperkatakan atau menuturkan ataupun menulis sesuatu yang buruk, yang kasar, yang kesat dan menghina serta melaknati orang lain. Ingat, saudara, jadi kalau ini sebagai pedoman kehidupan kita. Orang nak kata kita, katalah. Orang nak buat pada kita, buatlah. Jangan kita pula menjawab dengan laknat dan sebagainya, saudara. Dan saya menerima kiriman mutiara kata daripada Datuk Said Ali. Kata Datuk Said Ali, andai kita mampu bersyukur dengan apa yang kita miliki, pasti kita tidak akan risau dengan apa yang bukan menjadi hak dan milik kita. Ya, saudara, seandainya kita mampu bersyukur apa yang kita ada, apa yang kita dapat, tentunya kita tidak akan risau dengan apa yang bukan menjadi hak dan milik kita. Terima kasih Datuk Said Ali atas kiriman mutiara kata yang bagi saya boleh dijadikan tauladan, boleh dijadikan amalan kehidupan kita. Dan kita harus saling mengingat. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara, besok dah masuk pejabat, yang amat berhormat Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, menteri-menteri, besok mereka akan memulakan tugasnya. Dan kita harus mengingatkan agar mereka tidak membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang apabila wang negara diberbelanjakan tanpa had, maka negara boleh jadi muflis, saudara. Bicara kita malam ini tajuknya mudah. Kenapa masih mahu berbalah? Ini masalah, saudara. Yang sudah tu sudahlah. Tapi kenapa masih lagi saya terima kiriman macam-macam yang akan saya santuni sebentar nanti. Masih lagi elemen-elemen perbalahan, caci mencaci, kata mengata. Saudara, bagaimanapun sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, makan laksa kopi secawan, kuih lepat juga dirasa. Gilakan kuasa menghina lawan, sudah dapat rakyat terseksa. Dari Perlis, Pak Nazir memberi pesan pada kita, berhati-hati dengan pemimpin yang gilakan kuasa sehingga mereka sanggup menghina lawan. Kerana apabila mereka mendapat kuasa, maka rakyat akan terseksa. Tambah Pak Nazir lagi, ke Kuala Kedah menjamu laksa selang sehari bersama Tok Bilal. Kalau sudah kemaruk kuasa, terlupa diri haram dan halal. Jadi orang yang kemabukan nak berkuasa, dia lupa lupa halal dan haram sebagainya, saudara. Sebab itu berhati-hatilah kita dengan orang yang menjaja janji, menjaja impian, sedangkan realitinya entah ke mana. Baik, saudara, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus mengingatkan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube, channel Facebook dan sebagainya,
Anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau ke semua suntingan maupun tulisan anda. Ingat saudara, kalau anda mau mengirim tulisan dalam muka buku saya ini, pastikan anda mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi. Jika tidak, anda akan bermasalah, saudara. Atalikas, mohon upkan tuntutan rakyat berhubung 600 bilion yang dibelanjakan zaman Perikatan Nasional. Sebentar lagi, saudara Atan, insya-Allah. Ini dah jadi tagline dah sekarang ni. Rakyat dah bertanya. Bagaimanapun, saya harus memberitahu saudara dan menjelaskan. Ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar untuk memberi maklumat dan juga informasi supaya warga kita sentiasa dalam keadaan siap siaga dan mengetahui banyak hal. Kalau ada suntingan ataupun kalau ada culipan kata-kata ataupun komen dari saya, mari kita berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Selesai masalah saya. Dan kalau nak menyanggah, boleh gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, ini paksi kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan marah kat saya. Dan berhubung dengan keadaan cuaca, masih lagi sebagaimana 3-4 hari lepas, awal pagi cuacanya terang benderang, tengah hari mula mendung, mendung yang mendatang, petang hujan. Ada yang tempat-tempat renyai-renyai, ada yang hujan ribut petir, tetapi belum lagi saya mendapat laporan kalau ada banjir musibah besar. Belum tahu lagi saudara, belum ada laporan yang saya terima. Jadi teman-teman yang mempunyai informasi, kalau ada banjir di tempat saudara, silalah hantar kepada saya, insya-Allah, untuk kita perkongsian maklumat. Itu saja saudara. Dan jika berlaku ribut ataupun angin kencang maupun hujan lebat, teman-teman janganlah duduk di bawah pokok mencari tempat perteduhan. Carilah bangunan ataupun duduk di rumah lah saudara. Petangnya lebih baiklah duduk di rumah. Besok anda nak ke pejabat bekerja, saya menyarankan elok saudara menggunakan pengangkutan awam seperti ini di sekitar Kota Raya Kuala Lumpur lah saudara. Boleh naik LRT, MRT dan sebagainya. Tak adalah jam. Park aja kereta anda di stesen sebut, habis kerja terus naik LRT atau MRT. Ya saudara, gunakanlah pengangkutan awam yang disediakan oleh pihak pemerintah. Saudara, saya juga mendapat berita bahawa di Tanah Jawa awal pagi tadi rupanya Gunung Merapi Semeru sekali lagi dia meletus. Tahun lepas dia meletus dan mengeluarkan asap debu panas sehingga 7 km tingginya. Dan ini mengulangi peristiwa sebagaimana tahun lalu. Menurut laporan sahabat kita, saudara Omen Nekovis, beliau berada di sekitar tempat yang berhampiran. Kerana sekarang ini katanya di sekitar Pulau Jawa mengalami keaktifan seismik. Kerana terdapat rentetan gempa bumi dan letusan volcano. Jadi saudara, marilah kita berdoa agar sahabat-sahabat kita, saudara kita yang berada di persekitaran Pulau Jawa itu tidak menerima musibah yang berterusan. Saudara, ingat saudara, kalau berlaku gempa bumi dan sebagainya, kalau mengundang tsunami, kita juga akan terkait ataupun terkena tempiasnya saudara. Dan dari segi sudut ekonomi, cuma sesuatu yang tidak menyenangkan saya apabila saya mendapat tahu kilang susu Dutch Lady, katanya yang beroperasi di Petaling Jaya bakal ditutup 2 tahun lagi. Ini satu masalah ni. Kilang Dutch Lady ditutup Petaling Jaya. Itu Dutch Lady Milk Industry telah pun mengumumkan pengoptimalan operasi pengeluaran tenusunya dan memutuskan untuk menamatkan operasi pengeluaran serbuk susu tepungnya di Petaling Jaya. Demikian menurut laporan Harian Metro saudara. Jadi keadaan ini tentulah rintitan daripada kedudukan ekonomi dunia yang saya katakan saudara, kita diambang permasalahan tsunami, ekonomi dunia dan juga masalah food security, makanan. Jadi kesan daripada itu, ia melibatkan sekitar 600 orang pekerja juga akan mengalami pengurangan pekerjaan. Yang paling saya khawatirkan bagaimana kalau bekalan susu tepung. Walau bagaimanapun menurut syarikat sebut, pasaran di Malaysia ini masih lagi mendapat bekalan rangkaian daripada penghilangan syarikat induknya, iaitu di Royal Friesland Campina.
dan mereka akan terus membekalkan. Cuma seandainya ringgit kita dapat mengukuh, tentulah harga susu tepung itu tidak meningkat. Tapi kalau ringgit kita masih berterusan macam sebelum pilihan raya dulu meningkat, tentulah akan terkesan pada rakyat. Berdoalah saudara supaya musibah-musibah yang sebegini dapat segera diatasi oleh kerajaan baru pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjanjikan untuk meladani derita rakyat. Saya akan terus bercakap. Selamat malam saudara. Kemudian saudara, kita dari segi mahkamah, ada satu berita yang agak menggembirakan yang masuk dalam wall saya hari ini. Kabarnya bahawa Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur telah pun membenarkan pendengaran semula ataupun review kes SRC ke atas Datuk Seri Najib. Jadi perbicaraan ini akan bermula pada 19 Januari selama 3 hari. Jadi saya melihat dalam keadaan ini maka terbukalah ruang untuk mahkamah mendengar semula segala bukti dan hujah-hujah baru bagi pihak peguam Datuk Seri Najib. Sebab kita tak mahu apa yang kata-kata mengatakan keputusan itu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu yang tak mahulah kita menimbulkan persepsi yang bukan-bukan, saudara. Jadi tak perlulah kita melakukan sesuatu yang pelik, dan kita berharap proses semakan itu nanti dilaksanakan dengan adil dan saksama. Keyakinan masyarakat terhadap sistem perundangan negara ini amat penting untuk menjamin kestabilan dan kemakmuran negara. Ya saudara, jadi bermula 19 Disember nanti selama 3 hari. Kerana pada 19 Oktober bulan lalu, sebelum pilihan raya umum yang ke-15, Datuk Seri Najib katanya telah pun berjaya mendapat kebenaran bagi permohonan semakan kehakiman kes SRC untuk menyemak jika Datuk Seri Najib dinafikan hak-haknya. Itu keadaan sekarang. Jadi kita bermohonlah agar mahkamah kali ini tuntas, berilah peluang seadil-adilnya. Yang kita minta bukan untuk membela Datuk Seri Najib, bukan mahu diberi pengampunan. Tidak. Ini adalah perlu semakan, kalau ada bukti baru, dimasukkan bukti baru, dan kita mahu perbicaraan itu dilakukan secara adil dan bukan seolah-olah ditunjuk-tunjuk. Saudara. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, bermula 19 Disember. Jangan lupa saudara, tanggal 19 Disember juga itu adalah tarikh penting. Kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan di Dewan Rakyat usul legitimasi ataupun keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia. Dua perkara penting akan berlaku pada 19 Disember. Sama-sama kita tunggu, saudara. Cuma yang saya agak tertarik hati, saya melihat semalam usai saja upacara mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara, saya tengok ada culipan kepada saya Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi. Dia tak terus pulang ke rumah, sebaliknya beliau terus pergi ke pusat tahfiz di Seri Petaling. Jadi saya terkesan hati saya. Begitulah orang yang ada latar belakang agama, yang sentiasa mengingatkan segala-galanya ketentuan ilahi. Maka dia lepas aja angkat sumpah, terus pergi bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para mubalik yang mahu meneruskan aktiviti keagamaan. Jadi saya yakinlah bahawa agama Islam ini pasti akan dibela oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya. Dan saya juga dapat culipan. Beliau menyatakan bahawa penyelesaian terhadap unjuran ekonomi. Ini apabila diwawancara oleh wartawan, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa penyelesaian terhadap unjuran ekonomi yang dijangka berada pada tahap rendah dalam suku tahun keempat ini perlu diberi penekanan sebagai persediaan untuk suku tahun pertama tahun 2023. Ini yang kita risaukan, saudara. Jadi selain mengenepikan masalah politik dan merealisasikan kerajaan perpaduan nasional yang sebenarnya adalah untuk kepentingan rakyat. Saya tengok juga ada beberapa culipan teman-teman mereka yang telah pun berjaya menjadi menteri dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuba kita dengar antara ikrarnya. Antaranya Datuk Azrina, menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hak ehwal undang-undang, saudara, mahkamah dan sebagainya. Menteri Undang-Undang dan Reformasi
Rupanya kementerian itu dipanggil Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. Datuk Seri Pak Azalina Osman Said, dia berikrar untuk menangani undang-undang lapuk. Dia tak maulah undang-undang lapuk, tak mau. Alah, cucu saya dah nak balik di rumah saya. Aduh, hai. Bantak sikit ni, bagi epic sikit, tak mau. Minta, ni cucu saya. Sekejap, saudara. Ini cucu saya datang. Salam, aduh sayangnya. Ini cucu bongsu. Mesti. Alah sayang. Ini cucu saya, saudara. Tiap-tiap malam Aki tak berkesempatan. Bila Pak Mami. Nah. Saudara, kebahagiaan seorang datuk lain tak adalah dengan cucu-cucunya, saudara. Saudara Rosli Yusof to save skin, tak tahulah saya. Tapi apa yang akan dilakukan oleh Datuk Seri Azalina, the Iron Lady. Ini memang betul Iron Lady, saudara. Dia ada black belt. Dia akan berikrar untuk menangani isu undang-undang lapuk dan melaksanakan pindaan yang diperlukan supaya lebih relevan dengan keadaan semasa. Antaranya, kata beliau, pindaan itu termasuklah pemisahan kuasa peguam negara dengan pendakwa raya untuk memelihara kebebasan budi bicara pendakwa raya. Jadi apakah ada hubungan begitu, kita tak tahu. Masalah undang-undang ni saya tak berani nak komen lebih, saudara. Sebab itu kata Datuk Azalina, saya juga akan memastikan isu yang perlu diberi perhatian termasuklah status kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara oleh ibunya yang rakyat Malaysia. Selamat bertugas, Datuk. Besok masuk pejabat, laksanakanlah apa yang anda perlukan. Tuah, mana lebih banyak? 2.6 bilion atau 600 bilion? Sabar, saudara, sabar. Kemudian, saudara, saya lihat Datuk Seri Khalid Nordin selaku Naib Presiden UMNO. Beliau memberi ungkapan kata-kata apabila ditanya oleh wartawan. Sebagai Menteri Pengajian Tinggi, beliau bertekad untuk melonjakkan sektor pengajian tinggi negara ke tahap yang lebih baik. Sebagaimana yang saya katakan, apabila waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kementerian-kementerian dan juga menteri-menteri kabinetnya, saya menyatakan bahawa saya berkeyakinan bahawa Datuk Seri Khalid Nordin, bila pernah menjadi Menteri Pengajian Tinggi, akan dapat memperbaiki mutu pengajian tinggi negara kita ke tahap yang lebih baik. Begitu juga katanya, ia adalah untuk manfaat untuk semua rakyat. Oleh itu beliau memohon, doakanlah dan berilah kerjasama untuk menjayakan misi penting negara ini. Saya agak tertarik. Ini saudara, kalau saya tak menyantuni yang ini, anda marah dengan saya. Tidak, saudara. Sahabat kita, Abang Mat. Abang Mat Sabu. Seusai Majlis angkat sumpah jawatan sebagai Menteri Pertanian dan Makanan, Abang Mat Sabu, dia menyatakan bahawa pihaknya mengharapkan agar nilai ringgit dapat dikukuhkan segera untuk membolehkan harga barang-barang keperluan di pasaran kembali stabil serta diturunkan. Syabas Betty. Sabar malam bercakap barang mahal dan sebagainya. Abang Mat akan menangani permasalahan ini bersama dengan timbalannya, Datuk Salihuddin Ayub selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Ini yang kita harapkan. Ini kerajaan yang akan menangani derita rakyat. Abang Mat, selamat bertugas. Besok kita tak mau lagi dengar cerita elephant fight, grass die in the middle. Pak Mat, tak apa Abang Mat, kita mulai malam ni kita panggil dia Abang Mat lah. Lebih mesra, Abang Mat Sabu, saudara. Dan paling saya lihat di sini, saudara, itu harapan dan impian. Itu Menteri Kesihatan, sebagaimana yang saya lontarkan permasalahan ini selaku Menteri Kesihatan, Dr. Zalihah. Sebaik saja beliau mengangkat sumpah, memegang jawatan, beliau berjanji akan berusaha untuk menyelesaikan persoalan perjawatan para doktor yang sekian lama tidak dapat dihuraikan oleh mantan Menteri Kesihatan yang lalu. Okay, brother. Okay, sister. Dr. Zalihah, anda mengetahui apa yang dialami permasalahannya oleh para doktor kita. Saya dah bercakap malam tu. Anda menjadi seorang doktor dan dapat mendengar rintihan para doktor. Gaji tak seimbang, kerja teruk. Mereka bertugas dengan baik, dengan sebegitu berjaya,
Tambah-tambah lagi di saat negara dijengah oleh pandemik virus corona, maka para doktor kita ini bertugas dengan baik. Tapi kadang-kadang keringat mereka seolah tidak dinilaikan. Jadi Dr. Zaliha, semua ini di bawah anda terpikul untuk melaksanakan. Berilah satu harapan baru kepada ribuan doktor. Jangan lupa saya, sebelum pilihan raya dulu sampai mogok para doktor. Kerja lebih, tapi tak ada apa pun. Itu keadaannya, saudara. Satu benda yang agak ini memeranjatkan saya apabila kita bercakap soal Menteri Kabinet ini adalah apabila tidak terdapatnya. Saya suka dia ni, saudara, sebab bila dia berbahas di Parlimen, dia bukan menunjukkan sikap yang kurang sopan. Dia bercakap soal fakta, iaitu anak kepada Kapal Singh, Gobind Singh Dev. Dia adalah seorang peguam, dan apabila dia berhujah dan sebagainya, dulu waktu kerajaan Pakatan Harapan, beliau menjadi Menteri Komunikasi, Menteri Penerangan dan Komunikasi dan Multimedia. Saya melihat kementerian itu ditangani oleh beliau dengan baik. Kita kalau orang baik, kena kata baik, saudara. Sebab di kalangan menteri-menteri zaman Pakatan Harapan pemerintah sekarang, saya kagum kepada Gobind Singh Dev. Tiba-tiba saya lihat kali ini Gobind Singh Dev, beliau berpindah daripada Puchong ke Damansara, tiba-tiba tidak terlantik dalam senarai Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rupa-rupanya dia kata bahawa memang dia tidak mahu menyertai Kabinet sebab beliau mahu bertindak sebagai ahli Parlimen dan berperanan sebagai ahli Parlimen. Itu orang yang tidak meletakkan kepentingan diri, tak terkejar-kejar. Dia kata Perdana Menteri ada bertanya kepada saya untuk menganggotai jemaah menteri, yang mana Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Anwar Ibrahim. Bagaimanapun selepas mempertimbangkan perkara itu, saya memaklumkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa saya tidak dapat buat demikian. Saya mahu memberi tumpuan kepada tugas saya sebagai ahli Parlimen dan membantu kerajaan dalam apa cara yang saya mampu. Inilah saudara keikhlasan. Kadang-kadang kita rasa malu, saudara, pada mereka, bukan orang Melayu kita ni, dia tidak begitu terhegih-hegih minta jawatan, sanggup buat itu ini, hanya menggapai untuk dapat jadi menteri. Tak ada. Dia kata dia nak berperanan sebagai ahli Parlimen. Memang pun, sebab itu saya katakan bahawa kita mengharapkan Parlimen kali ini tidak lagi dipenuhi oleh beruk-beruk sarkas. Ini yang kita harapkan, saudara. Dan semalam kita pendengar bagaimana 28 orang jemaah menteri yang telah diumumkan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Sarawak, dan 4 orang daripada ahli Parlimen daripada DAP. Tetapi Gobind Singh Dev tidak terlantik. Rupanya bukan dia disingkirkan, tetapi beliau memang tidak berhasrat untuk berada dalam kerajaan kerana memilih untuk menjadi sebagai, bagi saya mungkin dia akan menjadi pengurusi backbencher lah, untuk melihat tabir urus negara. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali menekankan tentang tata loka, tata kelola pentadbiran. Jangan lupa, saudara, kali ini suasananya agak berbeza. Itu bab mereka yang tak mahu jadi menteri. Menteri, saya akan berusaha untuk mendapatkan apakah lagi harapan dan juga iltizam ahli-ahli Kabinet yang mula masuk pejabat besok. Tentulah akan ada yang dilafazkan dan kita rekod supaya benda ini dapat kita nyatakan. Kita bagi mereka peluang 100 hari. Dalam masa 100 hari, apakah mereka dapat melaksanakan? Bukan semua, sebahagian pun cukuplah, saudara. Cuma yang saya lihat, saudara, ini pihak pembangkang. Saya sebenarnya malah nak mengulas, tapi dah melampau-lampau, kena jugalah nampak saya. Apabila saya tengok, tular dalam video sosial, dalam media sosial, dalam video, ni Menteri Besar Kedah, Sanusi ni. Kali ni dia maki hamun. Bodoh. Takkanlah seorang Menteri Besar boleh mengeluarkan perkataan bodoh kepada rakyat yang dijanjikan untuk mendapat wang sewaktu musim pilihan raya dulu. Dia kata pengundi yang minta duit minyak RM50, katanya mereka tu duk main jauh-jauh lah, sanggup kerana dia kata orang lain sanggup berkorban. Jadi saya tengok ini ayat-ayat yang dilontarkan oleh Sanusi ini memang tak seronok lah, saudara. Saya haraplah sebagai Menteri Besar, untuk kempen boleh, tapi untuk jangan mencari retorika politik. Yang amat berhormat, kena ingat, anda adalah seorang yang amat berhormat, Datuk Menteri Besar Kedah.
berbahasalah bahasa yang baik-baik. Jangan duk menengking orang apa semua. Sebab itu macam kata Pamerah dia hantar kiriman kat saya. Siang tadi sahabat saya Pamerah ini pejuang wanita daripada Bangi. Dia kata siapa suruh ajar anak bangsa sendiri mengundi kerana duit. Itu pun maksudnya padan muka anda lah. Berceramah berdegar-degar, cerita nakkan kerajaan bersih. Akhirnya anda sendiri merosakkan anak muda kita dengan perbuatan keji membeli undi. Bila orang buat video yang bawa anda menipu, janji lebih dapat RM100, anda marah. Jadi sekarang ni siapa sebenarnya bodoh? Saya tak maulah mengeluarkan perkataan begitu, tapi itu ditulis oleh Pamerah, kadang mungkin PAH juga marah. Menteri besar bercakap begitu celupar. Dan saya melihat sebenarnya Tan Sri Muhyiddin ni masih lagi belum usai ke perasaannya. Masih belum lagi. Sebab itu menurut Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata Tan Sri Muhyiddin ni seolah-olah masih terus meroyan saja. Apabila dia gagal untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Fahamilah. Jadi dia juga lupa bahawa kuasa perlantikan Perdana Menteri itu adalah atas kuasa Duli Yang Amat Mulia Tuan Agong. Di bawah artikel 40 dalam kurungan 2 dan 43 dalam kurungan 2 Perlembagaan Negara. Jadi janganlah marah kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Ini macam-macam meroyan lah saudara. Jadi keadaan begitu sepatutnya tenang-tenanglah fikiran. Tan Sri, saya mengatakan bahawa kalau Tan Sri berterusan, saya yakin bahawa isu skandal 600 bilion yang dibelanjakan waktu zaman Tan Sri menjadi Perdana Menteri, apabila rakyat terkurung. Jangan lupa, waktu Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, itulah negara mengalami darurat yang panjang yang tak pernah dibuat oleh orang kerana kononnya kesan daripada menangani masalah COVID-19. Dan waktu itu juga negara berbelanja wang sebegitu besar. Ada yang kata 520 bilion, ada yang mengatakan 600 bilion. Tetapi dalam pendengaran saya, boleh kita refer balik daripada kenyataan Tan Sri di kaca TV. Jangan lupa saudara, saya ulangi lagi. Yang waktu itu Tan Sri sebagai Perdana Menteri mengatakan mahu mewujudkan ransangan ekonomi negara, supaya Kak Limah, Makcik Kia yang jual meniaga nasi lemak, Pak Saleh dibantu. Dan wang itu peruntukannya sejumlah 600 bilion. Itu Tan Sri yang lafazkan. Sebab itu hari ini warga sudah menuntut agar pimpinan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini mula menyelidiki dan menyiasat sejauh mana wang itu dibelanjakan. Apakah benar wang sejumlah 600 bilion itu dibelanjakan? Diambil daripada mana? Berhutang ke? Ataupun dikorek daripada tabung negara dan sebagainya. Sebagaimana hari ini Saudara Syam Jalil sebagaimana dilaporkan dalam UMNO Online, bahawa Perikatan Nasional perlu bersedia untuk didakwa di mahkamah sekiranya mahu membuktikan bahawa mereka bersih daripada sebarang amalan korupsi. Selaku Ketua Penerangan, Saudara Syam Jalil sudah pun mula memetik keadaan ini, saudara. Katanya mungkin akan wujud kluster mahkamah baru selepas pilihan umum yang ke-15. Ini disebabkan tiada lagi kekangan untuk pihak berkuasa melakukan siasatan. Ya, dalam tiga Perdana Menteri dulu tak adalah. Tapi peristiwa 600 bilion itu berlaku era Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kemudian waktu Datuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, persoalan itu didiamkan, tidak dibahaskan. Sepatutnya memang benar, apabila negara diumumkan sebagai darurat, maka pimpinan kerajaan boleh mengambil wang tanpa mendapat kelulusan daripada Parlimen. Tetapi selepas saja darurat ditamatkan, proklamasi darurat ini tidak lagi diprorok oleh Duli Yang Amat Mulia Tuan Agong, maka setiap perbelanjaan perlu dibentangkan di Parlimen. Ini yang rakyat nak tahu. So dalam keadaan sekarang, Tan Sri duk bercakap bersih sana, bersih sini. Dulu tuduh orang ni kleptokrat lah, parti-parti yang mengamalkan kleptokrasi, rasuah, macam-macam. Dan hari ini rakyat menuntut.
Saya juga mengharapkan agar sahabat saya, Datuk Saifuddin Nasution, selaku Menteri Dalam Negeri, perlu digerakkan. Kalau tak ada, tak apalah, tak ada masalah pada kita. Tetapi kebimbangan kita, bahawa persepsi rakyat ada. Mana lebih besar, macam soalan daripada sahabat kita tadi, mana lebih besar antara 24 bilion yang dituduh, kononnya kleptokrasi lah Datuk Seri Najib ni, kononnya, masih lagi perbicaraan. Tetapi yang ini 600 bilion, bukan sikit-sikit saya. Dan kali ini kita tak mahu adanya pihak menghalang Suruhanjaya Pencegah Rasuah daripada melakukan siasatan. Kita mahu siasatan dilakukan secara tuntas. Banyak cara. Begitu juga ia melibatkan pembelian vaksin yang saya ingat lagi waktu itu Parlimen meluluskan 5 bilion peruntukan untuk membeli vaksin untuk disuntik pada seluruh rakyat. Kemudian ditambah lagi, tak silap saya, dan 3 bilion. Kabarnya ada tambahan lagi. Jadi pembelian itu, kalau pembelian sekadar 2-3 juta tu boleh juga kita lega-legakan sikit. Tapi ini bilion saya. Hampir 10 bilion ringgit wang negara digunakan untuk pembelian vaksin. Apakah ada kecurangan? Apakah ada kickback? Apakah ada sesuatu yang tak betul? Ini perlu disiasat secara tuntas. Saya mengharapkan, saudara harap, dia kata DAP terbaik Anthony Loke, seorang yang berprinsip demi negara Malaysia. Sebab itu saya katakan, bukan Anthony Loke saja, macam Kobin Singh Dio saja. Saya yakin mungkin Kobin Singh Dio nak berperanan untuk melonjakkan persoalan ini. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memerlukan backbencher untuk menyuarakan supaya demokrasi itu subur. Dan kita mahu persoalan 600 bilion ini dapat disiasat secara sampai ke akar umbi. Begitu juga dengan pembelian vaksin. Apabila kononnya, katanya bahawa 600 bilion itu termasuklah pemberian wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja dan sebagainya. Saya kata, apakah ini diada-adakan dan sebagainya. Kita minta agar pihak berwajib. Dan sekarang ini Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul masih berada dalam kerajaan, maka beliau boleh membentangkan perkara dalam kabinet, kerana pasti ia juga dalam pengetahuan beliau. Saudara Semut Merah, dia kata Sanusi cakap penyokong PN bodoh. Hampa nak ikut lagi ke orang macam tu? Betul-betul walak munah. Saya dah cakap tadi, saudara. Soal itu bagi saya lah. Kita berapa dada lah, tak usah lah. Sudah. Sekarang ni terimalah. Kalau UMNO boleh menerima kekalahan, satu benda yang paling memedihkan. Kita menerima kekalahan, ini macam kena pukulan maut, saudara. Daripada kalah dulu, daripada 56 kursi, tiba-tiba UMNO cuma dapat 26 kursi saja. Tentulah keadaan ini amat memedihkan. Dan PAS pula mendapat, bukan sikit, dapat 40 lebih kursi. Takkan nak marah juga pengikut. Jadi pengikut dijanjikan. Kalau benar dijanjikan, saya terima. Ada kiriman daripada saya. Dia bersumpah bahawa dia memang dijanjikan wang sejumlah 100 ke 300 ringgit. Saya kata, siapa nama, lupa. Adalah dalam tu saya tengok. Takkan begitu teruk sekali. Ini keadaan sekarang, saudara. Saudara Abang Dino, Pakatan Harapan berkali-kali kalah. Betul. UMNO 2 kali kalah. Pakatan Harapan, Parti Keadilan berkali-kali. Sejak diwujudkan, malahan pernah jadi kalah. Teruk. Tinggal 1 kursi, terkonting-konting. Waktu itu, saudara. Jangan lupa. Saudara Ridwan, duri ada daging ke? Saudara Ridwan Ayub Siti Normah, dia kata, duri ada daging ke? Saya bukan duri ada daging, kata duri dalam daging. Kita perlu disiasat. Siasatan ini perlu dilakukan. Dan saudara, sebenarnya sekarang ni Kerajaan Perpaduan Nasional ini, kita berilah mereka tempoh 100 hari. Dan kita mengharapkan agar keresahan awam, keresahan rakyat selama ini dah pun terjawab. Bahawa negara suka tak suka, mau tak mau, telah pun secara mutlaknya dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Orang yang selama ini menyuarakan hasratnya untuk memperbetulkan tata kelola pentadbiran. Dan beliau akan dibantu oleh 2 timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi dan Datuk Fadilah. Dua-dua ini akan membantu Yang Amat Perdana Menteri bersama dengan
25 orang anggota kabinetnya. Mereka akan menjadi ketua-ketua ataupun menteri di beberapa kementerian. Dan kita harus melihat, jadi kita kena barilah tempoh 100 hari. Jangan sekarang ni tuduh yang bukan-bukan. Saya amat mengharapkan, sudahlah 19 hari bulan nanti kita dengar apa perancangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau baik, baiklah. Kalau nak kritik, kritiklah. Berilah pula dia peluang. Dulu anda juga, Tan Sri Muhyiddin juga jadi Perdana Menteri yang penuh dengan persoalan. Orang tanya ada ke tak ada keabsahan. Tapi bukannya usul undi kepercayaan dibawa ke parlimen. Sebaliknya rakyat dikurung. Jangan lupa saya, konon-kononnya dengan perintah darurat itu rakyat segera sembuh daripada serangan COVID-19 bersama dengan Khairi Jamaluddin, bersama dengan Datuk Dr. Adham Baba. Jangan kita lupa, kita terkurung satu kurungan paling lama dalam sejarah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana negara. Kita saja. Dan saat itulah saudara, peristiwa yang cukup menyakiti, 30 lebih rakyat kita akhirnya mengambil tindakan membunuh diri. Saya rasa Tan Sri bertanggungjawab. Jadi kabinet dalam kerajaan Tan Sri juga harus bertanggungjawab atas peristiwa tersebut. Dan waktu itu tak ada pun nak katakan COVID-19 ini lega. Tak ada. Bertambah ada. Malahan sekarang ni dah nak masuk 1000 hari dah. Sebab itu saudara, tiap-tiap malam saya membicarakan tentang COVID-19 ni. Kalau nak katakan kejayaan macam mana? Kalau kita berjaya macam negara lain, dia habis. Tak ada cerita COVID lagi. Tapi sekarang ni masih lagi ada lagi. Dan jangkitan tak pernah kurang daripada 1000. 1000, 2000, 3000. 2000 melonjak 3000, 4000. Kata cucuk vaksin tak ada jangkitan. Katanya. Dan kita juga meragui berapa ramai rakyat kita yang kena denda kerana tak ada cucukan vaksin. Berapa ramai yang kena denda kerana keluar daripada rumah waktu perintah darurat dilaksanakan. Mereka nak cari kehidupan. Berapa banyak syarikat-syarikat gulung tikar. Anda bertanggungjawab sebagai pemimpin negara. Tapi bila anda mengatakan ada wang untuk merangsang ekonomi sejumlah 600 bilion, mana pergi duit itu? Dan saya dipahamkan banyak juga katanya berlaku, ini yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketirisan apabila adanya rulingan terus. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan pada menteri-menterinya, jangan lagi adanya amalan kontrak rulingan terus. Ini perlu dilaksanakan demi nak menjaga duit rakyat. Angkat sumpah sudah. Cuma belum lagi angkat sumpah sebagai ahli parlimen. Mungkin 19 bulan nantilah saya. Tetapi rakyat sedang memerhati. Kita bagi tempoh 100 hari. Cuma saya haraplah, ini saya nak tujukan pada warga UMNO khususnya saya. Kepada mereka yang dilantik sebagai anggota jemaah menteri, kita ucapkan syabas. Tetapi yang tak dilantik ni, janganlah pula kita marah. Jangan pula kita merasakan kecewa. Anda dah menang. Dan kepada teman-teman yang berada di peringkat bahagian, yang saya gusarkan bukan peringkat ahli akar umbi. Ahli akar umbi dah sedar. Tadi saya terima kiriman daripada saudara Rizal dari Endau. Dia mengatakan kadang-kadang dia kata waktu UMNO jadi pembangkang, ahli-ahli pemimpin-pemimpin UMNO tu tidak menjadi menteri, tak menjadi wakil rakyat, mudah dihubungi. Sekarang ni telefon dah mula buat perangai lama. Jadi kepada teman-teman yang dah jadi bergelar yang berhormat, tak ramai pun, tinggal 26 orang tu, santunilah rakyat, ketepikan perangai lama. Dan sebenar-benarnya perlu diadakan postmortem pada Datuk Seri Presiden UMNO khususnya, Datuk Seri Zahid Hamidi. Di samping anda menangani persoalan rakyat di luar bandar sebagai Menteri Pembangunan luar bandar dan kemajuan wilayah, saya juga mohon agar UMNO segera mengkaji, bukan hanya postmortem, mana mereka-mereka yang mengkhianati perjuangan UMNO perlu disingkirkan. Saya dah katakan bahawa ada kalanya biarlah kita mempunyai ahli yang sedikit tapi berkualiti. Jangan kita fikirkan dengan 42 juta ahli tu nak santun semua. Kalau di kalangan mereka ada yang khianat, kita dikhianati, UMNO dikhianati sejak awal lagi.
Bila kita menuntut adanya pilihan raya, segerakan pilihan raya, masih lagi berdolak-dalik. Orang ni kata begini, orang ni kata begini, hingga menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Rakyat melihat apa UMNO ni tak habis-habis minta pilihan raya. Perdana Menteri tak nak buat. Lepas tu Perdana Menteri pula berjanji tak akan berganjak walaupun sesaat pun. Jadi rakyat juga bosan melihat tingkah laku kita. Kalau pilihan raya diadakan sebaik saja pilihan raya Johor itu hari diadakan, rasanya lain juga keputusannya. Tapi tak apalah yang lepas. Tetapi orang keliling kelalang yang melakukan onar dan mereka mencipta satu suasana seolah-olah bakal ada pertandingan merebut jawatan. Maka tiba-tiba saja nama presiden dari dalam kita balun. Kita mengiyakan, sedangkan perbicaraan masih lagi di mahkamah. Orang-orang dalaman parti sendiri yang menimbulkan persepsi buruk terhadap presidennya. Saya minta orang ni perlu ambil tindakan. Begitu juga selepas saja diumumkan pilihan raya, mereka yang tak dapat jawatan, tak dapat jadi calon. Banyak sebab, bukan hanya kerana mereka menentang presiden, tidak, tapi kerana tapisan-tapisan yang dilakukan. Bila mereka tidak berjaya dikemukakan sebagai calon, mereka melakukan sabotaj. Bukan hanya begitu, malahan ada juga mereka yang memasang calon-calon bebas untuk mengurangkan undi bagi calon-calon Barisan Nasional. Begitu juga UMNO yang bertanding dalam keadaan serba-serbi kekurangan. Jangan lupa, UMNO mengalami tekanan yang cukup tenat selama 4 tahun. Wang tak ada, tapi perlu juga kita menggunakan wang untuk aktiviti-aktiviti berterusan. Akhirnya kantung UMNO berkurangan. Bila pilihan raya, calon-calon cuma peruntukan yang terlalu sedikit. Yang lebih sedikit jauh lebih beza daripada berpuluh-puluh tahun yang dulu. Dan wang itu bila disalurkan kepada ketua bahagian, kepada timbalan ketua bahagian, kerana mereka tidak dipilih sebagai calon, wang itu diselewengkan. Kita ingatkan apa yang berlaku dalam pilihan raya 2018 tidak berulang. Rupanya berulang lagi. Jadi pimpinan bahagian yang bergelar warlord ini, jika mereka terbukti ada aduan daripada calon-calon bahawa mereka tidak mempunyai Semut Merah PM Penderaka. Saya tak mau cerita parti orang lah, saudara Semut Merah. Saya lebih suka bercerita tentang parti saya untuk kita buat kajian dalaman. Sebab ini besok, saya yakin besok menteri-menteri yang mana bergelar menteri akan masuk ke pejabat, akan mula membuat tugas dan sebagainya. Yang belum bergelar menteri mungkin mengharapkan jadi timbalan menteri. Tak apalah, tetapi sebagai ahli parti, besok perlu masuk ke pejabat, segera melakukan kajian kenapa kita ditolak oleh rakyat sebegitu teruk. Sama ada di tingkat 38 mahupun di peringkat perhubungan negeri. 2 menteri besar daripada UMNO, iaitu satu di Pahang dan satu di Perak. Begitulah kita masih lagi dapat kuasa hanya ehsan daripada parti yang nak bersama dengan kita, iaitu Pakatan Harapan. Kalau Pakatan Harapan tak nak bersama kita, kita pun tergolek dok. Jadi 2 menteri besar, Yang Amat Berhormat Datuk Warosdi dan Yang Amat Berhormat Datuk Syahrani. Saya sendiri dah hantar kiriman pada Datuk Syahrani. Saya ucap tahniah Datuk Syahrani kerana dilantik semula sebagai Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tanganilah kehidupan rakyat, jagalah rakyat, anda bertanggungjawab. Ini saya cakap terus terang, dan saya akan memberi ruang selama 100 hari. Selepas ini jangan marahkan saya kalau saya pedal, saudara, kalau anda tidak menjalankan tugas dengan baik. Begitu juga dengan pimpinan bahagian UMNO di peringkat bahagian. Lain tak ada bercakap soal duit. Dan sekarang ini saya tahu adanya anda bersekongkol dengan orang luar untuk mewujudkan onar dalam parti UMNO. Parti yang dah sakit ini dionarkan lagi. Apa matlamat anda? Nak berebut jawatan? Apa hal? Saya bercakap terus terang, kalau anda nak melantik satu orang untuk menentang presiden, kalau cari orang lain tak ada masalah. Tapi kalau dalam circle yang ada sekarang ni, tak payah. Semua tu harusnya meletak jawatan. Jangan kata apa ni, kita lantiklah mantan Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Dia bertanggungjawab. Saya cakap terus terang. Datuk Mat Hassan sebagai Menteri Pertahanan, dia juga harus bertanggungjawab sebagai pengarah pilihan raya. Jadi sekarang ni jangan kita bercakap soal permasalahan. Kita bercakap macam mana nak memperbaiki. Mesti menyantuni dan mewujudkan persefahaman. Cukup-cukuplah rakyat meluat
Kerana dalam UMNO perasaan dengki, adanya sikap double standard, adanya hasad, adanya benci, ada mewujudkan wasangka sama sendiri, dan melabelkan serta melakukan fitnah. Ini yang paling teruk. Saya tahu sepanjang dari awal lagi sebelum pilihan raya diadakan, fitnah yang melanda terhadap Datuk Seri Presiden. Sebaik saja beliau dibawa ke mahkamah, maka macam-macam tuduhan. Sedangkan bila terbukti Mahkamah Shah Alam membebaskan beliau, tak ada pula santunan daripada ketua bahagian. Orang-orang yang mengelilingi orang-orang tertentu seolah-olah menafikan soal itu. Tunggu pula lagi katanya. Apa pula lanti perbicaraan Yasir Akabudi pula. Jadi bukannya memberi positif pada parti. Sedangkan saya nak cakap terus-terang saudara, Parti Keadilan begitu teruk sekali presidennya kena. Teruk saudara sampai disumbat dalam penjara. Terpaksa menjadi banduan. Tapi rakyatnya atau ahlinya, warga keadilan setia. Tidak bercakap soal menukar jawatan presiden. Hanya apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia redha lah sebab dia dipenjarakan, maka dia letak jawatan. Tapi diberi pada kawan. Dan mereka solidariti dalam keadilan begitu kukuh. Walaupun kalah teruk, tak suruh kawan berhenti. Begitu juga dengan parti DAP. Tak pernah kita dengar. Walaupun Ling Guak Eng kena tuduh itu, kena tuduh ini, tak ada kita dengar bahawa mereka suruh Ling Guak Eng berhenti. Malahan PAS pun sama. Sejak bila PAS menang besar? Cuma pilihan raya yang terbaru ni menang besar lah, 42 ni. Tapi tak ada pula nak suruh presidennya berhenti. Parti Amanah, Datuk Mat Sabu, sahabat kita Abang Mat, tak ada pula nak suruh berhenti. Yang kita ni sama-sama UMNO ni, boleh orang ni tak layak, orang ni tak layak. Engkau layak sangat ke? Apakah anda benar-benar layak untuk menjadi presiden? Jadi kau jangan sembang lah. Kalau yang ada sekarang ni saya ada, kalau bukan, saya dah bercakap dulu lagi, kalaulah bukan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai presiden UMNO, saya kena UMNO dah hilang. Dah besar kemungkinan teman-teman keadilan, kalau bukan Datuk Seri Zahid Hamidi yang menerajui kepimpinan dalam UMNO, saya tidak yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim ini akan jadi Perdana Menteri. Kerana debat awal lagi, pengkhianatan berlaku. Lepas saja diumumkan keputusan pilihan raya, Pakatan Harapan 82 kursi. Parti nasional, Perikatan Nasional dapat 73. Tapi orang UMNO sendiri, pemimpin kanan UMNO sendiri, terbang ke Sarawak, pujuk sana supaya menyokong Perikatan Nasional. Ini mereka menyanggah demokrasi. Awal-awal lagi nak wujudkan langkah Sheraton 2, 3, 4 dan sebagainya. Saya kata ini mereka adalah orang yang menentang demokrasi. Orang ini saya minta Datuk Seri Presiden pecat. Tak boleh lagi disimpan. Mereka bukan lagi duri dalam daging. Bukan lagi mereka ini serigala dalam reban ayam. Saya nak gelak apa pun tak tahu orang macam ni. Memang tak ada, tak sepatutnya ada tempat orang macam ini. Ini benar-benar pengkhianat kepada sistem demokrasi dan memalukan UMNO. Sanggup terbang pergi Sarawak. Laporan kita dapat. Mengumpul orang pula tu. Dengan ada 10 menandatangani SD. Pujuk orang tu, pujuk orang ini. Dan sehinggakan rakan kita yang berpuluh tahun bersama daripada MCA dan MIC boleh dengan celupan mulut minta Presiden UMNO berhenti dan sebagainya. Parti dia dah teruk, dia suruh kita berhenti. Apa punya orang? Sebab tu saya katakan, kalau ini keadaannya suruh berhenti. Patutnya mereka tu tarik diri. Mereka yang patut letak jawatan. Dan kalau pun nak tarik diri daripada Barisan Nasional pun, pulanglah. Banyak lagi parti-parti lain sedang menanti. Saudara Atalikah, benar mereka lah pengkhianat yang tidak boleh dimaafkan. Apatah lagi bekas-bekas wakil rakyat yang tidak terpilih sebagai calon. Mereka ini melakukan sesuatu lebih teruk. Walaupun sekarang ni kita dengar lah daripada Perlis, nak berdamai lah. Tak ada. Saya minta Datuk Seri Presiden berhenti untuk berlapang dada. Cukuplah. Sebab mereka ini sentiasa tangan kanannya mengulur salam, tangan kiri ada belati yang tunggu masa untuk menusuk ke dada Datuk Seri Presiden. Sudah. Mana mereka yang dilihat tidak bersama dengan UMNO, ketepikan. Lebih ramai, saya nak bagi tahu lah Datuk Seri Presiden. Saya nak bagi tahu kepada teman-teman lah. Ahli-ahli akar umbi, lebih ramai yang layak
jadi pemimpin di peringkat akar umbi. Mereka lebih layak menjadi ketua bahagian. Mereka lebih layak untuk menjadi pengusi-pengusi daripada yang ada sekarang. Yang perangai begitu hodoh, yang sanggup melakukan tindakan khianat pada parti. Saya tidak boleh maafkan. Sebab itu saya cakap terus terang saya mungkin akan bertandang ke Ibu Pejabat UMNO dalam masa besok atau lusa ke. Kalau jumpa orang macam ni, mungkin saya seganah depan-depan. I cannot forgive. Yang ini saya tak boleh lupakan kerana mereka bukan hanya mengkhianati parti dan menjerumuskan UMNO ke lembah yang cukup hina. Tak pernah berlaku. Kita kalah wuyup seruyup-wuyupnya. Seperti kita jatuh dalam limbah yang busuk, maka kita dibenamkan kepala kita. Inilah tindakan ketua-ketua bahagian yang tidak bertanggungjawab. Malam ada juga mereka yang bergelar dulu sebagai ketua perhubungan. Ya sudah-sudahlah. Kalau kita dah pecat. Mereka nak masuk kemudian tak payah. UMNO tidak memerlukan pemimpin sebegini. Kita mesti berani. Bagaimana pimpinan kita sekarang ni, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ikutlah cara mereka. Saya kadang-kadang saya malu. Saya malu bila berbual-bual dengan teman-teman daripada Parti Keadilan. Malu dengan mereka. Sebab bila mereka bertanya kenapa UMNO ni teruk sangat perangai. Nak saya sumpah seganah tu dalam live ni tak bolehlah saudara. Dan itu keadaannya. Kepada pimpinan, kepada menteri, besok masuk pejabat. Kalau mereka menteri UMNO, mulakan tugas, jangan berpaling ke belakang lagi. Orang nak kata apa pun, katalah. Datuk Seri Presiden, pimpinlah batera UMNO ini, jangan menoleh lagi. Mana-mana kelasi, mana-mana anak kapal yang mabuk laut, campak ke laut. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.